Okay, so dia mula record dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sorry cikgu masuk lambat sikit hari ni. Doa late. Buat apa tak tahu, tengok-tengok Aish dah pukul 8 suku dah. Okay, hari ni kita akan tengok lagi dua topik. Itu dua tajuk fokus kita. Okay, cikgu mulalah Ada 31 orang. Tak apa, lagi kawan-kawan pelan-pelan masuk lah tu. Okay, tajuk fokus kita hari ni, kita ada 3 tajuk fokus. Okay, iaitu tajuk tingkatan 5. Cikgu pun lupa dah. Ni buat hari kemarin, PowerPoint ni lupa dah apa dia nak ajak ni. Okay, 3 tajuk iaitu tajuk yang agak berat kat sini adalah yang di Pertuan Agong. Okay, tapi cikgu duk tengok soalan dia duk tanya yang di Pertuan Agong ni adalah soalan bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi kalau bidang kuasa tu tak ada lah susah sangat kot kan. Jadi boleh lagi lah kalau hampa maksudnya hampa prepare. Okay, yang kedua adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni paling senang. Ni kalau keluar ni memang rezeki langit Ramadan lah. Rezeki lah sangat-sangat. Dan juga satu lagi adalah rukun negara. Nah, kita akan tengok 3 topik fokus. Tak panjang pun, pendek je hari ni. Esok yang susah. Esok tajuk yang critical sikit. Okay, yang tu banyak kena hafal. Dan cikgu pun sebab last year punya KBSM tajuk tu adalah dia wajib keluar di soalan nombor 9. Jadi tahun lepas dah soalan nombor, daripada 7 soalan, 11 soalan nombor 11. Jadi nak tak nak kena belajar juga. Tapi untuk hampa macam mana alang-alang tu kan, tengoklah juga kan kok mana lah tahu soalan tu, akhirnya yang dapat bantu mana kita tahu, kita prepare je semua. Maksudnya tak lambat lagi untuk kita prepare, jadi prepare lah kalau selagi ada masa. It's not late but it's late but it's not too late. Okay. Okay, cikgu tak buka. Ni kalau ada masalah cakap ni sebab hujan kadang-kadang line dia slow. Baik cikgu. Kalau kadang-kadang dia tak bergerak cikgu punya PowerPoint, so tolong habaq lah. Okay, yang pertama kita akan tengok yang di Pertuan Agong. Okay, so yang di Pertuan Agong, soalan dia yang pertama yang ada, maksudnya mungkin dia akan masukkan dalam soalan adalah dia kata kesultanan. Sultan-sultan ni maksudnya sultan-sultan yang ada kat tanah Melayu, okay, dan juga pemerintahan beraja. Maksudnya kesultanan ni pemerintahan beraja lah. Okay, dia kata merupakan salah satu ciri tradisional dalam perlembagaan. So buktikan, kita kena buktikanlah bahawa raja dan juga majlis raja-raja, okey, ataupun sultan ataupun yang di Pertuan Agong ni adalah merupakan salah satu ciri tradisional. Maksudnya dalam perlembagaan kita. So perlembagaan adalah undang-undang yang dibuat oleh British lah kan, semalam kita belajar. Maksudnya apabila kita nak tuntut merdeka tu British bagi kat kita, maksudnya bagi kat kita syarat sebelum kita merdeka, bagi kita masa untuk kita buat perlembagaan. Okey, jadi perlembagaan negara kita yang ada sekarang iaitu perlembagaan Malaysia ni, asas dia sebenarnya daripada kita merdeka dululah. Maksudnya selepas penjajahan British. Tetapi ada satu ciri yang kita sebut ciri ni ciri tradisional. Maksudnya ciri ni dah ada sebelum maksudnya sebelum British jajah kita dah ada dah ciri raja, iaitu cirinya adalah sistem kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Maksudnya daripada dulu dah ada dah raja. So bila kita buat perlembagaan lepas merdeka, kita masuk juga elemen pemerintahan beraja ni. Okey, jadi dia suruh kita buktikanlah. Okey, so kita nak cerita macam mana? Raja dulu memerintah dengan kuasa penuh ataupun kuasa mutlak. Okey. So kita cerita zaman dululah, kita nak cerita pasal tradisional kan. Kita cerita pada zaman dulu raja memerintah dengan kuasa penuh. Maksudnya kuasa mutlak dia, ataupun kita selalu jumpa perkataan kuasa mutlak. Kuasa mutlak tu maksudnya semua kuasa kat tangan raja. So raja kalau kata Ali, aku nak beta akan jatuhkan hukuman mati kepada Ali. So tak ada siapa boleh lawan dia. Tapi kita sekarang
Pemerintahan beraja, itu poin nombor 2. Pemerintahan beraja diteruskan tetapi disesuaikan dengan masa. So tak bolehlah raja nak buat macam tu kan. Okay, so kini raja jadi apa? Raja yang mengikut perlembagaan, iaitu raja berperlembagaan. Maksudnya raja pun kena ikut perlembagaan. So dalam negara kita, yang paling berkuasa bukan Perdana Menteri, bukan Sultan, bukan Yang di-Pertuan Agong. Yang paling berkuasa tinggi asap apa dia? Iaitu perlembagaan negara kita. Maksudnya raja nak merintah kena refer kepada perlembagaan. Perdana Menteri nak merintah kena tengok kepada perlembagaan. So kalau dia buat salah, perlembagaan akan jatuh hukuman kepada dia. Itu yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan. Maksudnya raja pun kena ikut undang-undang yang ditetapkan. Okay, so kita ni konsep raja berperlembagaan ni seiringlah dengan konsep demokrasi. So senang je kita cerita dia. So kita cerita dulu raja kuasa penuh. Okay, so sekarang konsep raja tu diteruskan tetapi disesuaikan dengan masa. So pada masa kini raja apa? Raja berperlembagaan. Yalah kan. So masa sekarang, pasal apa kita kekal raja tetapi raja perlembagaan? So kita tengok balik raja. Okay, gaji raja pun duit daripada rakyat. So dia maksudnya kita bayar gaji raja juga kan. Maksudnya raja pun memperoleh pendapatan dia daripada cukai-cukai yang dibayar oleh rakyat. Jadi tak bolehlah raja nak berkuasa penuh macam dulu. Jadi mungkin rakyat akan kalau raja tu baik okeylah, macam Sultan Brunei kan, raja tu baik. Tetapi maksudnya sesuai untuk kita ni sebab kita ikut British. Selepas dijajah kita tiru British, iaitu British menggunakan raja berperlembagaan. Macam itulah. Kita sebab apa British pun tukar? Sebab dia tak mahu rakyat dia. Jadi cerita dia pun lebih kurang macam kita. So peredaran zaman tu berlaku di mana raja tu maksudnya rakyat tu kuasa hak mutlak rakyat. Kan ini adalah konsep demokrasi. Okey, maksudnya kuasa di tangan rakyat. Jadi kita tak mahu berlaku pemberontakan tetapi kita nak stay raja tu, konsep raja, jadi kita guna raja berperlembagaan. So tak payah cerita panjang lah, cerita dia lagu tu je. Okay, so kalau dia nak kita buktikan bahawa konsep raja ni adalah satu ciri tradisional dalam perlembagaan kita, kita cerita macam itulah. Okay, yang pertama, okay, pada zaman dulu raja berkuasa penuh. Okay, pada masa sekarang kita teruskan lagi sistem beraja tetapi disesuaikan dengan masa. So pada masa sekarang konsep apa? Raja berperlembagaan. Okay, so dia seiring dengan konsep demokrasi iaitu hak rakyat. Senang je. Okay, kita masuk kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Ini yang selalu soalan keluar yang ni. Okay, so kadang-kadang yang kuasa elemen tradisional ni dia akan ada selit sikit dalam soalan 4 markah. Okay, paling tinggilah 4. Okay, kalau yang banyak tu adalah di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. So kuasa yang di-Pertuan Agong sebenarnya yang elemen raja ni panjang. Okay, isi dia panjang, cikgu pilih 4 je. Yang ni yang paling mudah nak ingat. Okay, so kuasa yang di-Pertuan Agong. Kuasa yang di-Pertuan Agong iaitu kita tengok dalam bidang eksekutif iaitu pentadbiran dia. Kita tengok dalam bidang undang-undang. Kita tengok dalam bidang kehakiman. Maksudnya kuasa raja, apa yang raja buat dalam bidang pentadbiran iaitu eksekutif. Apa yang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang perundangan iaitu undang-undang. Apa kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang kehakiman. So kita tengok 3 benda, maksudnya 3 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. So dalam bidang pentadbiran, kuasa eksekutif dia panggil. Eksekutif ni pentadbiran lah. Okay. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat menteri-menteri. Okay. So yang di-Pertuan Agong buat apa? Yang di-Pertuan Agong ini kuasa penuh dia untuk melantik Perdana Menteri. Yang ni kuasa dia. Okay. Kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri. Selagi dia tak lantik, selagi itulah kita tengok hari tu Tun Dr. Mahathir kan tak boleh nak jalan, tak boleh nak buat kerja dia sebab dia nak kena tunggu juga Agong mai untuk lantik dia sebagai Perdana Menteri. Itu kuasa dia lah, melantik Perdana Menteri. Lepas tu melantik jawatan-jawatan yang penting dalam negara seperti Ketua Hakim Negara, Peguam Negara. Tak ada ketua, Peguam Negara. Okey, dan dalam bidang ketenteraan yang di-Pertuan Agong menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia.
Okey. So dalam sebab itulah tentera tidak berada di bawah mana-mana kementerian. Dia Kementerian Pertahanan lah, tapi dia bukan duduk di bawah menteri, dia memang direct. Okey. Kementerian dia ada menteri dia, tetapi kuasa tentera ni sebenarnya memang di bawah agung. Dia kuasa agung sebab agung ni adalah dia menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dia tak macam polis. Polis ni dia pun memang di bawah kementerian kan. Jadi agung adalah agung atas, tentera ni memang di bawah agung. Itu dia. Okey. So sekali lagi kita hafal. Okey, kuasa eksekutif dia iaitu dia memerintah mengikut nasihat daripada menteri. Melantik Perdana Menteri. Menteri lain dia tak lantik Perdana Menteri, bila dia lantik Perdana Menteri akan melantik menteri-menteri lain. So Agung melantik Perdana Menteri sahaja. Okey. So yang di-Pertuan Agong juga melantik melantik jawatan-jawatan penting yang lain seperti Peguam Negara. Okey. Dalam bidang tentera, siapa nak jadi tentera tu nanti akan berada di bawah pemerintah tertinggi iaitu yang Angkatan Tentera Malaysia. So di bawah agung lah. Okey. Kuasa dalam bidang undang-undang. Ni apa kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang undang-undang? Kuasa yang di-Pertuan Agong adalah memperkenankan undang-undang. So dia tak boleh bincang undang-undang. Yang di-Pertuan Agong tak boleh bincang undang-undang. Yang di-Pertuan Agong tak boleh nak ni undang-undang, tak boleh nak berbincang lah. Cuma apa yang baginda boleh buat adalah baginda memperkenan. Memperkenan tu maksudnya setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh parlimen. Siapa yang buat undang-undang? Parlimen yang buat. Parlimen tu siapa? Parlimen tu adalah orang yang menang dalam pilihan raya. Kerusi parlimen. Jadi pilihan raya tu ada 2 kerusi. 1 kerusi parlimen, 1 kerusi DUN. Contoh kat tempat cikgu ni, Permatang Pauh, parlimen Permatang Pauh. Siapa dia? Izzah. Yang menang Izzah. Jadi Izzah ni akan duduk, akan pergi ke parlimen di Kuala Lumpur. Dia akan bincang hal negara. Okey? So satu lagi DUN. DUN dia tak pergi ke parlimen, dia tak pergi KL, dia akan berada dalam negeri sahaja. So itulah yang dibuat oleh parlimen. So parlimen tugas dia apa? Parlimen lah yang membincangkan undang-undang. Okey? So selepas daripada selesai bincang undang-undang, undang-undang tu akan dihantar. Draft undang-undang tu akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong akan cop. Dia setuju. Kalau dia tak mau cop macam mana? Undang-undang ni akan masuk balik parlimen. Akan melalui proses maksudnya perbincangan. Lepas tu mereka akan ubah balik. Maksudnya apa yang di-Pertuan Agong tak setuju, mereka ubah balik. Mereka akan bincang dan ubah balik. Okay? So dah lepas bincang, mereka akan hantar draft pula kepada Yang di-Pertuan Agong. So kali kedua Yang di-Pertuan Agong tak boleh dah tak boleh tak perkenan. Dia mesti kena perkenan juga. Perkenankan tu maksudnya dia akan letak cop mohon dia. Itu yang dimaksudkan dengan memperkenankan undang-undang. Okey. So dalam bidang undang-undang juga Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam. Okey. Jadi Yang di-Pertuan Agong melindungi hak istimewa orang Melayu dan baginda juga melindungi kepentingan kaum lain ataupun melindungi hak kaum lain. Okey. So boleh dalam bidang undang-undang dia buat apa? Perkenankan undang-undang. So baginda adalah Ketua Agama Islam. Baginda lah yang menjaga hak istimewa orang Melayu. Okey. Dan juga last sekali baginda juga menjaga hak ataupun kepentingan kaum lain. So sebab apa dia yang jaga hak istimewa? Sebab Yang di-Pertuan Agong ni adalah orang yang tidak ada apa-apa kepentingan politik. So contoh sekarang macam Perdana Menteri kita, dia ada kepentingan politik. Maksudnya dia ada parti dia. Okey, so maksudnya dia ada kepentingan politik lah. Contoh parti dia kadang-kadang memihak kepada satu-satu kaum. Jadi siapa yang nak jaga kaum lain? Jadi itulah kepentingan untuk ada sistem beraja ni ataupun Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong akan jaga semua orang Melayu. Hak istimewa Melayu dan Yang di-Pertuan Agong juga akan jaga hak kepentingan kaum-kaum lain. Okey. So dan last sekali maksudnya kuasa hakim, kehakiman. Okey, baginda boleh buat apa? Yang di-Pertuan Agong melantik ketua hakim negara.
Dan yang di Pertuan Agong, yang ni banyak orang buat, banduan. Memberi keampunan kepada banduan yang dijatuhkan hukuman mati. Baginda boleh ampun. Sebab itulah selalunya banduan-banduan ni akan tulis surat. Sewaktu bila birthday yang di Pertuan Agong ataupun hari keputeraan, bukan birthday dia lah sebenarnya, hari keputeraan yang di Pertuan Agong yang kita cuti tiap-tiap tahun tu. So banduan-banduan ni akan buat surat kepada baginda pada hari itu, maksudnya pada tarikh itu, dan baginda akan pilihlah beberapa orang untuk diberi keampunan. Sebab tu ada orang yang maksudnya kadang-kadang kena tangkap dadah kan, jatuh hukuman mati. Tapi kemudian baginda dia tulis surat kepada baginda dan baginda bagi keampunan. Lepas tu dia okeylah, lepaslah. Dia tak mati. Jadi kuasa baginda untuk memberi keampunan kepada banduan. Dia ada kuasa dia. Okey. So kita ingat balik sama-sama kuasa pentadbiran. Kuasa pentadbiran dia bertindak mengikut nasihat menteri. Okey, baginda melantik Perdana Menteri. Okey, dan melantik jawatan-jawatan lain seperti Peguam Negara. Okey, ketenteraan pula baginda menjadi Ketua Angkatan Tentera Malaysia. Okey, pemerintah tertinggi Ketua Angkatan Tentera Malaysia. So ingat dia lantik PM lah. Melantik PM, melantik Perdana Menteri, melantik jawatan-jawatan yang lain seperti Peguam Negara. Okey, melantik Perdana Menteri, bertindak mengikut nasihat menteri-menteri. Okey. Dalam bidang perundangan, memperkenankan undang-undang, okey, menjaga hak istimewa orang Melayu, menjaga hak kaum lain. Okey, dalam bidang kehakiman, melantik hakim. Okey, dan yang kedua, memberi keampunan kepada banduan. Okey, yang tu je lah yang kita kena hafal. Cikgu dah pilih dah isi yang mudah untuk kamu ingat. Naik 3 bidang. Bidang kuasa pentadbiran eksekutif, bidang kuasa kehakiman, bidang kuasa perundangan. Okey. Tajuk fokus kita yang kedua. Yang ni pun mudah sangat, iaitu kedudukan bahasa Melayu. Sangat senang lah ya Allah kalau keluar ni. Kalau keluar ni dia seumpama bulan jatuh ke riba. Jawablah apa yang kita tahu, bahasa Melayu je pun. Kan? Okey, so yang ni memang tak, kalau keluar tajuk kedudukan bahasa Melayu ni memang boleh goreng sampai hangit. Tolonglah goreng. Yang ni memang boleh goreng. Dia fakta pun dia, maksudnya fakta yang boleh guna kebat. Maksudnya bolehlah masuk-masuk elemen kebat sikit. Negara aman, perpaduan kan. Okey, so kedudukan bahasa Melayu, so dia selalu keluar soalan pasal negara kita mempunyai akta. Akta ni undang-undang lah. Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. So macam mana kedudukan bahasa Melayu dalam Akta Bahasa Kebangsaan? Akta tu undang-undang. Okey, dalam undang-undang bahasa kebangsaan, apa yang ditegaskan ataupun apa isi dia? Okey, kalau soalan ni maksudnya dia kata apakah kedudukan bahasa Melayu di dalam Akta Bahasa Kebangsaan? Of course lah, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu digunakan dalam urusan rasmi. Okey, bahasa Melayu digunakan di mahkamah. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Okey. So dalam Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu bahasa rasmi. So rasmi digunakan kat mana? Digunakan dalam pentadbiran, digunakan dalam mahkamah sebagai bahasa perpaduan. Okey. So soalan yang kedua, dia tak tanya soalan lain, dia tanya yang ni je. Langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey. So macam mana dia buat? Okey. Yang ni okey. Tadi kita boleh ulang balik isi tadi. Memperkenankan ataupun memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, Akta Bahasa Kebangsaan tu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa rasmi guna kat mana? Bahasa rasmi digunakan dalam pentadbiran. Lagi bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu digunakan dalam mahkamah. Okey, so bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran. So ulang balik isi yang sama. Okey, maksudnya itu adalah salah satu langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu di mana kerajaan kita telah memperkenalkan Akta Bahasa Melayu. So isi bawah Akta Bahasa Melayu tu ulang baliklah. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, digunakan dalam pentadbiran, digunakan di mahkamah
digunakan sebagai bahasa perpaduan. So ulang balik, itu pun dah cukup markah. Okay, so untunglah kita hafal tadi, so kita boleh buat untuk dia untuk menjawab langkah. Okay, kita tambah sikit, langkah lain adalah menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. So dalam sejarah kita boleh tulis short form tak apa, UKM. Maksudnya pemeriksa pun faham itu adalah UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Janganlah tulis short form lain kan. Contoh sebagai bahasa rasmi, SBR, yang tu tak boleh lah kan. Maksudnya UKM ni semua orang tahu lah, Universiti Kebangsaan Malaysia. So boleh guna. Okay, menubuhkan UKM, menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Kalau tulis DBP pun boleh, pemeriksa faham, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, so yang ni tak, kempen ada ke? Ada bulan lah, bulan bahasa kebangsaan adalah, kalau kempen tak ada untuk ni. Untuk ni ada fakta, dia memang fakta, ini fakta dia. Okay, so kita tak boleh goreng juga yang ni sebab yang ni, ini fakta dia. Okay, dia UKM, tubuhkan Dewan Bahasa, ini fakta lah, kita tak boleh goreng menggalakkan orang cakap bahasa Melayu, tak boleh. So ini adalah fakta. Okay, sebabnya soalan dia langkah kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu. So apa yang kerajaan buat? Okay, memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan, di mana dalam Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu bahasa rasmi. Guna kat mana? Dah rasmi. Guna dalam pentadbiran. Guna kat mana? Guna di mahkamah. Sebagai apa? Sebagai bahasa perpaduan. Tubuhkan UKM. Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dah cukup. Okey, cukup banyak dah sebabnya bahasa Melayu ni dia akan keluar dalam soalan struktur sahaja. Dia tak boleh pergi soalan esei. Tak cukup markah. Okey, so kita dah sampai, senang je. Tajuk kedudukan bahasa Melayu, itu je soalan dia. Sebenarnya dia corner mai. Dah lain kali ni je soalan dia. Okey, dia boleh tanya pasal Akta Bahasa Melayu. Nombor 2 dia akan tanya pasal langkah memartabatkan, langkah kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Ini saja isi yang dia ada. Dia tak boleh tanya lain dah. Okey, yang ketiga, kita akan tengok kepada tajuk yang ketiga iaitu rukun negara. Okey, so rukun negara ni, yang ni boleh goreng. Yang ni boleh goreng, fakta dia perpaduan. Cikgu guna formula perpaduan, cikgu tu boleh goreng dalam rukun negara. Cikgu dah terang dah sebelum ni. Sebabnya isi dia memang perpaduan, menggalakkan kerjasama rakyat. Itu isi dia. Okey. So, dia akan keluar sama juga, rukun negara akan keluar di soalan struktur. Jadi sebab tu cikgu bincang malam ni sebabnya dia di struktur. Okey. So, rukun negara, matlamat rukun negara adalah melahirkan, ingat melahirkan sahaja, semua dia mula dengan melahirkan. Melahirkan masyarakat demokratik. Demokratik ni maksudnya masyarakat yang berpandukan kepada perlembagaan. Itu markah lain lah, satu lagi markah. Melahirkan masyarakat yang bersatu. Okey. Melahirkan masyarakat yang adil. Melahirkan masyarakat yang progresif. Progresif tu maksudnya kita ikut kemajuan sains dan teknologi. Melahirkan masyarakat liberal. Liberal tu maksudnya bebas lah. Kan orang duk kata liberal, hang ni liberal. Liberal tu bebas. Bebas mengamalkan adat dan budaya masing-masing. Okey, bukanlah bebas apa, tak, bebas mengamalkan adat. Okey, so matlamat rukun negara buat apa? Iaitu melahirkan masyarakat yang demokratik. Okey, melahirkan masyarakat yang bersatu. Sebenarnya inilah yang main point dia, perpaduan ataupun bersatu. Okey, melahirkan negara yang bersatu, negara yang adil, negara yang progresif. Progresif tu mengikut mengikut perkembangan teknologi, masyarakat yang liberal. Liberal tu adalah bebas mengamalkan budaya masing-masing. Okey, maksudnya kita menghormati budaya masing-masing. Okey, so hafailah masyarakat liberal, progresif, adil, masyarakat demokratik. Itu adalah matlamat rukun negara. Okey, yang terakhir adalah usaha kerajaan untuk mengukuhkan perpaduan. Ingat, kalau soalan tanya pasal rukun negara, mesti dia kait tentang perpaduan. Sebab tujuan rukun negara adalah perpaduan. Apa yang membolehkan rukun negara dibuat ataupun diperkenalkan adalah disebabkan oleh peristiwa 13 Mei di mana berlaku masalah perkauman
Okey, jadi dia pun memperkenalkan rukun negara. So rukun negara ni memang basic dia adalah untuk mencapai negara yang bersatu padu ataupun perpaduan lah. Okey. So apa yang dia boleh buat adalah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ulang balik isi yang sama. Okey, memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan. So kita ulang balik. Okey, bahasa Melayu jadi bahasa rasmi, bahasa Melayu jadi bahasa pentadbiran, bahasa Melayu jadi bahasa mahkamah, bahasa Melayu jadi bahasa perpaduan. Ulang balik benda yang sama. So yang tu sahaja dah dapat markah. Okey, menubuhkan UKM, sekali lagi kita ulang, menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, kita ulang. Okey, dan lagi satu adalah menggalakkan penglibatan rakyat dalam sukan. Okey, dengan apa kita memperkenalkan sukan Malaysia iaitu SUKMA. Okey, kemudian kita menganjurkan di sekolah kita buat apa? Satu murid satu sukan. Di peringkat kebangsaan kita buat apa? SUKMA. Lepas tu kita juga menganjurkan sukan-sukan antarabangsa. Contoh sukan C, sukan Asia kan, sukan C lah. Okey, satu lagi adalah sukan Commonwealth 1998. Kita pernah menjadi tuan rumah kepada sukan Commonwealth. Okey. Jadi senang sangatlah. Usaha kerajaan mengukuhkan perpaduan, kita ulang balik macam mana usaha kerajaan langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. So kita ulang isi yang sama. UKM, DBP, Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, cuma kita tambah dengan sukan. Memperkenalkan ingat, sukan kat mana? Sekolah dulu, satu murid, satu sukan. Lepas tu negara, SUKMA. Lepas tu antarabangsa, sukan Commonwealth, sukan C. Settle lah. Okey. So itu sahaja kita belajar hari ini, iaitu 3 benda yang di Pertuan Agong. So tak susah pun kan, tapi bila kita tengok soalan kita jadi takut nak jawab. Terutamanya yang di Pertuan Agong. So kebanyakan tidak menjawab lah. So cikgu pun tak cakap nak suruh pilih yang di Pertuan Agong, sebabnya yang di Pertuan Agong ni kadang-kadang susah sikit kebat dia. Okey, tapi mana nak tahu esok kalau hari periksa ni yang lain semua blank, tiba-tiba teringat kat Agong. Mana nak tahu? Kan maksudnya tinggal satu soalan kita nak pilih. Yang lain semua blank, tak boleh dah. Tinggallah satu sahaja soalan yang di Pertuan Agong. Tiba-tiba yang di Pertuan Agong keluar dalam esei. Yang di Pertuan Agong boleh keluar dalam esei. Okey, dia ada isi yang cukup lah untuk keluar dalam esei. Okey, jadi mana nak tahu Agong saja boleh selamatkan kita. Jadi tengoklah sikit. Jadi kalau bahasa Melayu ni, sebab bahasa Melayu dengan rukun negara dia akan keluar dalam struktur. Jadi kamu tak boleh, tidak ada pilihan lah, kita mesti jawab lah soalan struktur. Okey, Agong, cikgu kata elok bersedialah. Tak susah sangat, cikgu dah pilih dah isi yang mudah kan. Jadi hafallah sikit. Sekiranya kok-koklah itu yang dapat bantu kamu untuk jawab esei. Okey, so kalau rasa susah, kalau ada soalan yang lebih senang, pilih soalan yang kamu lebih yakin. Dalam soalan esei boleh pilih lebih, boleh jawab lebih, boleh, tak ada masalah. Tapi bagi cikgu jangan jawab lebih daripada 4. So yang paling maksimum boleh jawab adalah 4 sebab peruntukan masa. So daripada apa pemerhatian cikgu selama cikgu dah mengajar lebih kurang 13 tahun dan cikgu ajak SPM lebih kurang 12 tahun. Maksudnya cikgu menjadi cikgu tingkatan 5, cikgu SPM ni 12 tahun. So ini yang cikgu perhatikan. Maksudnya untuk kita jawab soalan esei 3 soalan kita boleh jawab 4 sahaja. Lebih 1 sahaja. Kalau hampa buat 5, maksudnya nanti masa hampa tak cukup dan hampa akan menjawab lebih kurang sahaja untuk, maksudnya untuk soalan yang 3 tu kamu akan bagi jawapan yang kurang tepat, kamu bagi jawapan yang tak cukup. Sebab apa? Masa kamu dah tak cukup. Jadi mula-mula sekali pilihlah soalan yang betul-betul kamu yakin. Okey, dan kemudian kalau kamu rasa takutlah, okey, boleh tambah 1. Tapi jangan tulis sampai 5. Bukan tak boleh, tak ada masalah. So dia bukan salah daripada segi peraturan, tak salah, cuma cikgu tak galakkanlah untuk kamu menjawab lebih daripada 4 soalan sebab masa kamu takkan cukup. Okey, so kalau kamu banyak masa, bagi cikgu, kamu tambahlah jawapan. Mungkin jawapan di struktur kan kita bincang itu, kita boleh tulis, boleh bagi jawapan lebih. So tambah jawapan, bagi jawapan lebih di soalan struktur dan juga di soalan esei. Maksudnya buat tambah 1 perenggan ke, kalau kamu tak yakin kan, tambah lagi 1 perenggan. Maksudnya tambah jawapan yang ada daripada buat lebih soalan. So bukan tak boleh,
Boleh lebih soalan tapi cuma satu sahaja cikgu galak. Okey, lebih daripada satu kamu akan kurang masa. Okey, so bila kurang masa kamu jawab sambil lewa lah, maksudnya tak cukup isi nanti. So markah kamu akan jadi rendah. Okey, so itu sahaja malam ni. Esok malam ada. Esok ada. Cikgu kata sampai hari Jumaat. Esok kita akan tengok, yang esok berat sikit sebab tajuk kita adalah tajuk Commonwealth. Tajuk kita adalah ASEAN, tajuk kita OIC, lepas tu dengan juga dasar luar negara. Okay, so tajuk tu berat lah. Kalau Jafarul tu ada jawab soalan tu. Kan? Dia soalan nombor 9, soalan last. Dia akan keluar saya tak jawab, saya tinggal. Dia jawab, yang tu susah. Okay, jadi cikgu tak galakkan untuk jawab. Tapi tak apa, esok masuklah Jafarul, masuklah macam biasa. Dengarlah cikgu kata apa, mana tahu kok boleh jawab. Kan? Okay, ada soalan lain tak? Ada lagi tak soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan sampai kat situ saja. Jumpa esok. Esok macam biasa guna link yang sama. Dan cikgu dah upload dah untuk malam yang hikayat 1 malam, 2 malam, 3 malam. Maksudnya sampai kemarin lah. Sampai semalam. Cikgu dah upload dalam YouTube cikgu. Boleh cari kat YouTube cikgu iaitu YouTube cikgu. Hampa search sahaja Cikgu Keun. Okay. YouTube cikgu. Tak cikgu tulis. Dia tak eja pula kan yang bukan anak murid cikgu. Yang bukan kelas cikgu lah. Bukan semua anak murid cikgu. Yang bukan kelas cikgu. Okay. So YouTube cikgu, Cikgu Keun search sahaja. Okay. Cikgu bagi link satu link. Kok lah hampa nak ni. Kau boleh ke? Cikgu dah upload dah. Satu. Lambat pula lagi. Sana cikgu ambil satu link. Koploh lah benda ni kalau kita nak buat. Duduk kat mana lah, cikgu cari pun tak jumpa lah. Tak apalah, hampa type je lah Cikgu Keun tu, insyaAllah jumpa lah. Cikgu tak private pun cikgu punya YouTube. Mana channel cikgu? Ni channel. Ya Allah, tekan tak boleh. Dia bukan boleh gabra. Set. Buat adalah dia. Okay, so ini malam semalam punya link kot. Okay, ni yang kelas malam. Cikgu dah upload dah yang semua kelas. So esok cikgu akan upload yang malam yang keempat. Dan mungkin hari Sabtu Ahad lah cikgu akan upload yang malam Jumaat punya. Okay, so insyaAllah by minggu ni cikgu akan habislah upload 5 malam. Okay, dan sebenarnya video rakaman kita ni yang kelas ni tak berapa nak cikgu tengok kadang-kadang suara pun tak keluar, tak apa elok lah, nampak pada tu gambar cikgu pula jadi kerah-kerah lagu tu kan. Jadi insyaAllah kalau ada masa cikgu akan rangkumkan balik semua topik-topik penting tingkatan 4 dan cikgu buat, nanti cikgu buat video cantik sikit lah OBS insyaAllah kalau cikgu ada masa. Kalau tak ada masa inilah video dia. Jadi cikgu boleh siap kalau ada masa dan juga kalau cikgu sempat. So insyaAllah cikgu akan buat video cantik sikit lah supaya kamu boleh tengok balik nanti nak buat ulang kaji kan. Ni cikgu duduk dalam kelas kadang-kadang duduk betul apa panjang sangat. Jadi cikgu nak buat betul-betul untuk tajuk fokus. Cikgu rangkum balik untuk tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Cikgu buat video cantik sikit lah. Cikgu guna OBS kan cantik sikit. Okay, lo ni tengah belajar. Tadi dah buat dah OBS jadilah. Jadi cikgu akan guna tu insyaAllah untuk kualiti video yang lebih baik lah. Okay. Tak apa, nanti cikgu bagi yang tu seterusnya lah. Okay, maksudnya cikgu punya program seterusnya lah. Okay, so setakat itu saja. Ada soalan yang terakhir tak? Kita nak berhenti dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih join kelas malam ni. Kita jumpa esok, link yang sama nah. Okay.
Terima kasih cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima Terima kasih, kasih. Go. Terima kasih, Go. Okay, sama. Terima kasih. Tidak. Hmm. Kopi mahal tak mahal banyak ya dia.